Pendahuluan. Definisi etika adalah berbeza-beza mengikut peradaban di sesebuah negara atau tempat. Etika masyarakat dirujuk sebagai panduan dan prinsip-prinsip moral yang dipersetujui dan diterima oleh sesebuah masyarakat. Etika dan masyarakat ini penting untuk dipatuhi dan diamalkan oleh seseorang individu dalam sesebuah masyarakat. Definisi peradaban pada komuniti dan masyarakat. Sesebuah nilai yang diterima dalam sesebuah masyarakat harus diamalkan oleh masyarakat berkenaan. Namun nilai ini berbeza mengikut amalan budaya agama yang terdapat dalam sesebuah masyarakat. Jika sesuatu nilai itu diterima oleh sesebuah masyarakat, ini tidak bermakna akan diterima oleh masyarakat lain. Contohnya, masyarakat barat boleh memakai kasut semasa berada di dalam rumah. Namun, masyarakat timur tidak dibenarkan memakai kasut dan masuk ke rumah. Antara kebaikan etika dan peradaban komuniti masyarakat ialah membantu untuk menurunkan kadar jenayah seperti pecah rumah dan penagih dadah. Akibat tidak beretika dan peradaban pada komuniti dan masyarakat ialah tidak dapat meningkatkan ekonomi negara kerana pelancong asing tidak tertarik untuk merawatkan negara kita kerana berlaku pergaduhan dan berlaku perselisihan kaum. Penutup. Etika dan peradaban yang perlu ada pada komuniti dan masyarakat hari ini amat penting kerana banyak negara di dunia menghadapi konflik atau peperangan saudara kerana wujud predis antara masyarakat. Kita sering kali melihat atau mendengar melalui media massa, sama ada media cetak atau media elektronik, mengenai pertempuran antara berlaku sehingga mengorbankan banyak nyawa yang tidak berdosa seperti warga tua dan kanak-kanak. Keadaan ini tidak berlaku di Malaysia kerana masyarakat kita saling menghormati antara satu sama lain. Oleh itu, saya menyuruh supaya kekalkanlah perpaduan yang telah kita bina ini agar aplikasi kepimpinan negara ini jadi negara maju dan direalisasikan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Dini Harib Badul Rahim. Saya akan membentangkan bagi etika dan peradaban yang perlu ada pada komuniti dan masyarakat. So, untuk pengenalan, amalan etika yang baik merupakan tuntutan dan keperluan yang konteks kehidupan seseorang individu dan masyarakat. Dalam memahami konsep etika, terdapat pelbagai latar belakang ilmu etika dan peradaban yang merangkumi definisi etika berdasarkan kepada peradaban Barat, India, China dan Arab. Konsep etika adalah perspektif individu, masyarakat, negara dan global atas sejagat serta 5 prinsip asas etika yang sering menjadi amalan di dunia. Yang pertama, etika yang baik menyumbang kepada kecemerlangan pembelajaran. Faktor keluarga amat memengaruhi pembelajaran anak-anak. Kejayaan anak-anak dalam pendidikan adalah bergantung minat ibu bapa terhadap pelajaran anak-anak. Latar belakang pendidikan, cara didikan, kedudukan ekonomi keluarga dan keruntuhan rumah tangga. Dorongan positif oleh ibu bapa akan memberi kejayaan dalam pembelajaran, manakala pengaruh negatif ibu bapa pula akan membantutkan proses pembelajaran anak-anak. Sebagai contoh, ibu bapa perlu sentiasa memberi dorongan kepada anak-anak walaupun pencapaian tidak begitu baik, dan sentiasa memberi tunjuk ajar yang positif supaya anak-anak mereka cekal dalam pembelajaran.
Isu yang kedua, gejala sosial. Institusi keluarga memainkan peranan penting dalam pembentukan sebuah masyarakat yang harmoni dan bahagia. Kebahagiaan keluarga adalah penting untuk melahirkan individu yang berakhlak baik dan mulia, dan ia adalah asas kepada pembentukan etika anak-anak. Anak-anak yang diperkasakan dengan nilai-nilai murni dapat melahirkan sebuah keluarga yang harmoni. Didikan dengan nilai-nilai teras seperti bertolak ansur, kerjasama, sopan santun, sayang menyayangi dan hormat menghormati akan membentuk sebuah keluarga yang aman dan tenteram. Oleh itu, keruntuhan sebuah institusi kekeluargaan akan menyebabkan hilangnya kebahagiaan rumah tangga dan memberi kesan yang besar kepada anak-anak dan masyarakat sekeliling. Bagi isu yang terakhir, gejala rasuah. Rasuah merupakan perilaku buruk yang wujud di kalangan pegawai jabatan kerajaan, swasta dan ahli politik. Ia merupakan perbuatan yang menyalahi undang-undang kerana melibatkan salah guna kuasa untuk mencari kekayaan dengan mudah. Sebagai contohnya, rasuah berlaku apabila seseorang yang menggunakan jawatannya untuk meluluskan kontrak kepada ahli keluarganya tanpa melalui prosedur yang telus. Bagi penutup, keterlestarian etika dan peradaban adalah suatu yang penting dan mesti dipertahankan sampai bila pun. Hal ini kerana konteks Malaysia, keterlestarian itu banyak bergantung kepada akar dan tradisi yang telah terbina sejak ratusan tahun yang lalu. Bukan mudah untuk membina dan membangunkan etika dan peradaban kerana ia merupakan suatu proses yang panjang. Dan ini merupakan sumber rujukan saya. Ini merupakan bahan sokongan saya. Sekian, terima kasih. Contoh etika dan peradaban dalam komuniti. Satu, menjaga harta awam yang telah disediakan oleh kerajaan dengan baik agar kemudahan yang terdapat di kawasan perumahan itu tidak berlaku kerosakan. Contoh harta awam adalah 1. Telefon awam, yang kedua, taman permainan, dan yang ketiga, perhentian bas. Nombor 2. Menjaga haiwan peliharaan dengan baik seperti anjing dan kucing supaya tidak mengganggu jiran yang berada di sekeliling kawasan perumahan kita. Contoh haiwan peliharaan adalah anjing dan kucing. 3. Akses yang telah disediakan seperti jalan raya hendaklah digunakan dengan berhemat. Kesimpulan, etika dan peradaban dalam komuniti dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan dapat hidup dalam keadaan yang harmoni. Selain itu, etika dan peradaban dalam komuniti juga dapat melahirkan masyarakat yang menghormati antara satu sama lain, walaupun berbeza agama dan bangsa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Hari ini saya akan membentangkan tentang etika dan peradaban yang perlu ada pada komuniti dan masyarakat hari ini. Pada etika dan peradaban politeknik semester. Pengenalan. Nilai, iaitu konsep luas yang boleh merujuk kepada kualiti, kebajikan atau bakat peribadi, kepada keberanian atau kebodohan seseorang, untuk kepentingan harga atau kegunaan sesuatu, serta kebaikan atau kesahihan sesuatu. Oleh itu, ia berasal dari valor, Latin valoris. Selain itu, kepentingan, iaitu sesuatu yang penting atau nilai etika dan peradaban yang perlu ada pada masyarakat hari ini. Yang pertama ialah toleransi, iaitu sikap bertolak ansur ini perlu ada dalam hidup komuniti dan masyarakat untuk mencegah perpecahan atau perbalahan yang boleh menjejaskan kesejahteraan. Yang kedua ialah menghormati agama yang dianuti oleh bangsa lain serta tidak mewakilkan isu-isu sensitiviti yang boleh mencetuskan pergaduhan. Contohnya, kaum Melayu hormat adat kaum Cina dan India, kaum India hormat adat kaum Melayu. Yang ketiga ialah bersatu padu. Setiap manusia yang hidup bermasyarakat perlulah berganding bahu dalam melakukan sebarang aktiviti. Contohnya, bergotong royong membersihkan sekolah. Kepentingan etika dan peradaban. Pertama ialah etika dan peradaban akan membantu kepada pembentukan keharmonian, kesejahteraan dan kedamaian hidup
dalam segenap kehidupan individu komuniti. Yang kedua ialah individu yang beretika akan dapat menikmati kebaikan fizikal, rohani, mental dan sentiasa menjaga tingkah lakunya agar tidak bertentangan atau melanggar kehendak masyarakat. Yang ketiga ialah kemurnian hati dan kawalan emosi atau kualiti emosi dapat membantu kepada sifat sabar, pengasih, rasional dan sebagainya. Kesimpulannya kat sini ialah etika dan peradaban dalam masyarakat majmuk perlu diteruskan dan dipupuk agar diamalkan bagi dapat mengatasi gejala sosial dalam masyarakat dan mewujudkan yang harmoni. Ini dia sumber rujukan berdasarkan pemandangan tadi. Terima kasih.